Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada 5 Bina, 5 Syifa dan 5 Ilham. Hari ini cikgu rakam perbincangan soalan modul intervensi Terengganu untuk kertas 2 kerana hari Selasa kita akan cuti kemerdekaan kan. Jadi disebabkan di hadapan tu kita akan banyak lagi modul-modul yang terpaksa kita bincang. Masa pun suntuk sebab nanti kita akan ada peperiksaan berfokus. Jadi cikgu harap cikgu bila cikgu rekod ni awak akan tengok lah, jadi dah jimat masa lah untuk satu hari ni. Jadi cikgu akan mula share screen. Jadi cikgu nak bila awak dah tengok rakaman cikgu ni, cikgu nak awak check lah dengan jawapan struktur yang awak dah buat. Dan kalau ada pembetulan, awak buat pembetulan lah. Buat pembetulan terus pada kertas jawapan awak tu. Kenapa tak keluar your entire screen? Cikgu dah tekan dah. Sekejap ya. Mungkin ada masalah lain lah. Harap nampak lah skrin cikgu ni. Harap nampak skrin cikgu. Jadi hari ni cikgu fokuskan untuk membincangkan kertas 2 struktur Jadi untuk kertas 2 dan juga kertas esei lah ya. Ingatlah sokmo-sokmo kita akan guna formula akak Formula akak ni banyak membantu pelajar-pelajar tahun sebelum ni mencapai keputusan yang baik dalam biologi. Yang kedua, membantu pelajar-pelajar sebelum ni menjawab soalan. Sangat-sangat membantu. Jadi formula akak ni ialah, ingatlah A-K-A-K. Apa dia A? A ni ialah apa. Apa tu? Apa fakta, apa nama. Apa nama ni maksudnya kalau dia bagi sesuatu organisma ke, label ke, apa A, apa Z, apa Y. Kalau apa fakta ni maknanya kita kena tengok apa yang kata kunci daripada soalan apa fakta untuk kata kunci soalan tu. So apa. Yang kedua, kenapa. Untuk kenapa ni, K untuk kenapa ni, awak tengok soalan lah. Dia tanya adakah kenapa, dia nak kita jawab fungsi. Kenapa, adakah dia nak jawab proses. Kenapa, ciri. Jadi kenapa. Kemudian AK tu ialah akibat kesan. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Rajah 1.1 menunjukkan satu sel haiwan. Menunjukkan satu sel haiwan. Kenapa kita katakan dia sel haiwan? Sebab kalau kita perhatikan tak ada dinding sel. PQR, PQR adalah struktur yang terdapat dalam sel. Berdasarkan rajah 1.1, namakan struktur yang berlabel R. Jadi kita pun tengoklah, apakah nama struktur yang berlabel R. Jadi cikgu dah bagi tahu kan dia dalam bentuk timbunan. Jadi bila dia bentuk timbunan, timbun. Timbun ni maksudnya timbun. Timbun ni maksudnya kumpul-kumpul letak setempat kan. Timbun. Macam awak timbunkan kertas tu. Jadi timbun-timbun dalam bentuk kantung pipih, itu ialah jasad Golgi. Jadi A1 jawapannya ialah jasad Golgi. Untuk soalan 2, nyatakan fungsi Q. Sebab soalan ni dia nak nyatakan. Jadi awak terus jelah nyatakan dan dapat 1 markah. Jadi fungsi Q ni ialah bukan ribosom Awak tengok molek. Dia ni
bentuk dia ni dia macam ni. Kemudian dia ada kasar. Okey, nampak? Dia ada bintil-bintil pada strukturnya. Jadi itu ialah jalinan endoplasma kasar. Jadi bila jalinan endoplasma kasar, fungsinya ialah mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Jadi yang kasar-kasar tu itu ialah ribosom. Jadi ribosom dah menghasilkan protein, dah mensintesiskan protein. Siapa yang akan angkut? Mesti dah jet, jalinan endoplasma kasar. Okey, jadi jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang telah disintesiskan oleh ribosom. Okey, soalan 3, labelkan struktur yang terlibat dalam pembentukan gentian gelendung semasa pembahagian sel sebagai S. Awak kena hati-hati baca soalan ni sebab dia nak awak labelkan struktur dalam rajah dan mesti guna huruf S. Okey, jadi awak pun carilah, dia nak membentuk gentian gelendung. Maknanya dia adalah centriole. Jadi awak cari dalam rajah mana centriole. Okey, awak ambil pembaris, kemudian awak labelkan dia sebagai S. Jadi kalau awak tengok di sini, satu markah, awak dah layak dapat 3 markah. Okey, jadi yang ni cikgu tak guna sampel jawapan pelajar lah. Okey. Okay, so kita tengok ini jawapan Afrina. Afrina dapat 1 markah untuk jasad Golgi. Mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom 1 markah. Dan nampak mana labelnya. Okay, maybe cikgu masa cikgu snap gambar dia tu, cikgu terlupa untuk ambil dia punya ni, tak crop. So kita labelkan sebagai S. Sebab dia nak, soalan ni dia nak S. Okay, boleh Dan tetapi Afrina salah sebab dia labelkan di sini. Sebenarnya di sini kedudukan centriole. Sebab centriole ni dia mesti duduk di luar, bukan dalam nukleus. Jadi Afrina salah lah yang di sini. Jadi Afrina dapat 2/3. Okey, soalan seterusnya. Rajah 1.2 menunjukkan satu sel tumbuhan. Kenapa kita kata satu sel tumbuhan? Sebab ada dinding sel. Okey, soalan 1. Struktur L, struktur L, tengok struktur L berfungsi menyimpan subsel yang mengandungi air dan gula yang dikelilingi oleh membran. Namakan membran tersebut dan nyatakan ciri membran tersebut. So hati-hati baca stem soalan sebab di sini kita ada 2 perkara. Mula-mula kita nak kena namakan membran tersebut. Okey, dia dah bagi struktur L, cikgu lukis di luar. Dia katakan ni struktur L. Okey, dia kata dalam ni, cikgu baca balik, dia kata struktur L berfungsi menyimpan subsel. Jadi dalam ni, dalam struktur L ni ada subsel. Okey, ni struktur L. So, dalam struktur L menyimpan subsel. Dalam subsel ni ada air, ada gula yang dikelilingi oleh membran. So, dia nak nama membran ni. Dia nak nama membran ini. Jadi, awak jawab yang tu dulu. Apakah nama membran ini? Okey, dan nyatakan ciri tersebut. Jadi, namakan membran tersebut. Sekejap ya. Okey, jadi membran tersebut ialah tonoplas. Jawapan dia di sini sahaja, tetapi sebab cikgu nak awak tahu dulu struktur L tu apa. Sebelum nak jawab kena tahu dulu struktur L tu ialah vacuole, tak ada jawapan lagi. Sebab dia nak namakan membran. Jadi membrannya ialah tonoplas. Okey, membrannya ialah tonoplas. So dapatlah 1 markah. Okey, kemudian soalan yang kedua, nyatakan ciri tonoplas. Okey, nyatakan ciri membran tersebut. Jadi cikgu tukar. Nyatakan ciri tonoplas. Jadi kenapa, awak cuba fikirlah kenapa air dan gula dia simpan dalam ni. Maknanya air dan gula ni daripada luar boleh masuk. Okey, air dan gula. Jadi fungsi
atau bukan fungsi, ciri tonoplas ni ialah ia bersifat separa telap ataupun telap memilih kerana hanya membenarkan pergerakan bebas sesetengah bahan sahaja melaluinya dan menghalang atau menghad pergerakan bahan yang lain. Okey, awak kata tonoplas ni macam membran plasma. Okey, so awak nampak di sini, awak tengok di sini, yang luar ni dinding sel. Okey, yang ni dinding sel jadi struktur M tu ialah dinding sel kan. Jadi awak ingat tak dinding sel ni semua bahan boleh melaluinya. Semua bahan boleh melaluinya, besar, kecil, semua bahan boleh melaluinya. Tapi bila sampai dekat membran plasma bersifat separa telap. Okey, separa telap memilih. Jadi hanya yang bahan yang tertentu sahaja melaluinya. Mungkin bahan kecil sahaja boleh melaluinya. Jadi kalau awak tengok, nak masuk ke dalam tonoplas subsel tu mestilah dia melalui membran plasma dulu. Betul tak? Dia nak masuk tu dia mesti melalui dinding sel. Dinding sel membran plasma. Lepas membran plasma tonoplas. Jadi tonoplas cirinya sama dengan membran plasma iaitu berciri separa telap atau telap memilih. Jadi apa maksud telap memilih? Ia hanya membenarkan pergerakan bebas sesetengah bahan sahaja yang boleh melaluinya. Mungkin yang bersaiz kecil sahaja yang melaluinya. Yang saiz besar semuanya tersekat. Itu maksud dia. Okey? Okey. Kemudian soalan 2. Nyatakan struktur yang berfungsi untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Okey, jadi struktur yang mengekalkan bentuk sel tumbuhan supaya tidak pecah ialah dinding sel. Okey, mungkin awak tertanya-tanya kenapa dinding sel ni dia boleh mengekalkan bentuk sel tumbuhan tak pecah? Okey, kerana dinding sel ni terbina daripada gentian selulosa. Ingat dinding sel. Macam mana cara nak ingat dinding sel selulosa. Jadi dinding sel ni terbina daripada selulosa yang kuat dan tegar. Sebab itulah dia dapat mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Air masuk pun bila dia apabila vakul mengembang menekan dinding sel pun dia tak pecah. Okey, sebab dia kuat dan tegar. Okey, so kita tengok sampel jawapan Azuha. Okey, tadi dia kata struktur L berfungsi menyimpan subsel yang mengandungi air dan gula yang dikelilingi oleh membran. Namakan membran tersebut dan nyatakan ciri. So jawapan Azuha lebih kuranglah dengan cikgu kan. Dia jawab dulu L struktur tu apa? Vakul. Okey, jadi vakul ni kantung berisi cecair subsel. Jadi vakul ni dikelilingi oleh membran siapa? Membran tonoplas. Jadi Azuha dapat 1 markah. Tetapi untuk ciri, Azuha tak nyatakan ciri. Sebab tu cikgu kata dalam satu soalan tu, dalam stem soalan tu baca elok-elok. Hati-hati baca soalan sebab dia mungkin gabungkan 2 soalan. So Azuha dah hilang 1 markah. Okey, soalan 2, nyatakan struktur yang berfungsi untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan supaya tak pecah. Okey, so jawapan 2 dinding sel. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, dah habis 1 soalan. Awak kata alah sikitnya soalan. Memang macam itulah format SPM ya. Kalau soalan 1 tu 6 markah. Jadi sikit je lah. Okey, soalan 2. Rajah 2.1 menunjukkan satu formula struktur ringkas bagi satu molekul disakarida. Okay, so awak nampak tak ada 2 kan? So, satu molekul disakarida 2. Molekul ini boleh diurai kepada 2 molekul yang lebih ringkas. Awak nampak tak daripada 2 dia boleh pecahkan kepada satu-satu. Okay, dia pecahkan pada satu-satu. Apakah nama penguraian? Apakah nama proses penguraian? Apa nama nak pecah tu? Apa nama proses nak pecah molekul disakarida tu? Okay, so namanya ialah hydrolysis. Kenapa hydro? Hydro, air, maknanya kena ada air, barulah dia boleh lisis. Lisis ni maksudnya pecah. Jadi apa nama proses penguraian? Penguraian ni pecah. Jadi prosesnya ialah hydrolysis.
Okay, lisis-lisis ni pecah. Okay. Terangkan proses yang dinyatakan di atas. Okay, sekejap Okay. So terangkan proses yang dinyatakan di atas. Terangkan tentang hidrolisis ni. Jadi cikgu dah buat kan tu, hidrolisis. Maknanya nak pecah mesti ada air. Jadi kita macam biasa kita guna formula akak. Proses apa? Awak tak payah dah cerita proses hidrolisis. Tak payah dah. Sebab hidrolisis dah ada dalam soalan 1. Okay. So sekarang apa hidrolisis tu? Okay, jadi awak ceritalah. Awak dah tengok, oh ni adalah molekul disakarida. So, molekul disakarida diuraikan, maksud dia uraikan tu dipecahkan lah. Okay, menjadi apa? 2 unit dalam ni tak ada kan? Dia kata 2 molekul ringkas. So, kalau disakarida dia nak pecah kepada yang ringkas, kita panggil monosakarida. So, harap awak ingatlah mono disakarida and then dia akan jadi polisakarida. So mono 1, di 2, poli banyak. Jadi 2 pecah kepada yang lebih ringkas iaitu mono. Okay, mono campur mono dapat 2 disakarida. Jadi proses apa hidrolisis ni? Iaitu molekul disakarida diuraikan kepada 2 unit monosakarida. So dapat 1 markah. Okey, kenapa? Kenapa tu awak cerita, oh macam mana dia nak pecahkan? Apa proses yang berlaku? Okey, jadi nak pecahkan tu mesti kena ada sebab nama dia hidrolisis dengan penambahan 1 molekul air. Cikgu, kalau saya tak cakap 1 tak apa ke? Tak apa. Dengan penambahan air, dengan penambahan molekul air. Okey. Dan kalau nak tambah lagi, dengan menggunakan enzim apa-apalah. Kalau awak tengok di sini kan, ini ialah disakarida ni. Ni semua ni disakarida. Okay, ma, suka, laksa. So, awak boleh guna mana-mana lah. Jadi nak pecahkan, nak hidrolisis tu, boleh. Kalau maltosa, menggunakan enzim maltase. Kalau sukrosa, dengan menggunakan enzim sucrase. Kalau laktosa, dengan menggunakan enzim lactase. Okay, tapi kalau tak nak buat enzim pun dengan penambahan 1 molekul air. Nampak tak disakarida kena tambah air, barulah boleh hidrolisis. Jadilah molekul 2 unit monosakarida. Okay, jelas Yang di sini semua glukosa. Okay, Gewe, Faris, Galok. So ingatlah. Glu untuk ma, fru untuk su, galak untuk la. Cara nak ingat. Okay, jelas Okay, so kita tengok sampel jawapan Izzati. Okay, dia kata apakah nama proses? Okay, hidrolisis 1 markah. Terangkan proses. Okay, dia kata tindak balas yang melibatkan penambahan 1 molekul air. Okay, dapat 1 markah. Semasa pemecahan 1 molekul besar. Molekul besar ni siapa? Sepatutnya semasa pemecahan 1 molekul disakarida. Jawapan kena spesifik. Jangan besar. Besar tu siapa? Disakarida. Sebab dalam soalan tu disakarida. Apabila 2 molekul ringkas bercantum melalui kondensasi, 1 unit disakarida terbentuk dan 1 unit molekul air disingkirkan. Yang ni repeat. Disingkirkan? Sorry. Kita nak pemecahan kan? Okay, so yang ni tak irrelevant, tak berkait pun. Kita cuma nak terangkan tentang hidrolisis. So kalau yang ni dia kata, yang ni dia nak cerita tentang kondensasi. Kita tak nak kondensasi, kita nak cerita tentang proses hidrolisis. Jadi, dapat 1 markah saja untuk soalan ni dapat 1 markah. Sebab dia kata pemecahan 1 molekul besar. Sepatutnya pemecahan 1 molekul disakarida menjadi apa? Menjadi 2 unit monosakarida. Jadi dia tak cerita tentang nak pecah jadi apa tu. Okey. Okey, soalan B. Rajah 2.1 di bawah menunjukkan satu contoh sumber disakarida. Okey, so kita pun tengok, oh susu ni. Okey, so kalau susu dia ada apa? Dia ada
laktosa. Kenapa cikgu kata laktosa? Kan dia nak satu, dia di sini satu contoh sumber disakarida. So ini kan disakarida. So disakarida kita maltosa, sucrosa, laktosa. Jadi yang ada dalam susu ialah laktosa. Apakah bahan yang terhasil selepas molekul disakarida ini diuraikan? Oh, selepas disakarida diuraikan, dia akan jadi monomer. So, dia nak apakah bahan yang terhasil selepas disakarida diuraikan. Jadi kita tak payahlah cakap glukosa sebab dia nak apa bahan yang terhasil selepas molekul disakarida. So jawapan dia monosakarida. Okay. Kalau dia tanya gula ringkas tu barulah kita kata glukosa, fruktosa, galaktosa. Okay. Galaktosa dan glukosa. Sekarang dia nak bahan yang terhasil selepas disakarida diuraikan. So jawapannya monosakarida. Okey, soalan seterusnya, bahan yang diperoleh di B1. So cikgu tukarkan bahan yang diperoleh di B1, laktosa kan. Okay. Ganti. Cikgu suka ganti selalu perkataan tu. Bahan yang diperoleh di B tu ialah bahan yang diperoleh ialah laktosa dipanaskan dengan larutan Benedict dalam satu tabung uji. Terangkan pemerhatian anda. Okey, so kita tengok sampel jawapan dulu. Okey. Ikut formula akak. Proses apa yang berlaku proses apa ya? Jadi prosesnya ialah monosakarida yang diperoleh mempunyai kuasa penurunan. Jadi kita bagi tahu dulu. Sakarida tu mempunyai kuasa penurunan. Okey. Proses apa yang berlaku? Proses penurunan berlaku. Apa maksud penurunan tu? Maknanya dia akan menurunkan kuprum 2 sulfat biru kepada mendakkan kuprum 1 oksida. Jadi kesan akibatnya bila guna larutan Benedict yang warna biru menyebabkan terbentuk mendakkan merah bata yang tidak larut dalam air. So macam ni, katakan contoh awak masukkan laktosa tadi, masukkan, panaskan bersama dengan larutan Benedict. So warna larutan Benedict ialah larutan warna biru. Okay, warna larutan Benedict tu warna biru. Kita campurkan, kita masukkan laktosa dalam ni. Okay, jadi laktosa tu dia mempunyai kuasa penurunan. Okay, dia mempunyai kuasa penurunan. Laktosa laktosa ni dia terbentuk daripada glukosa campur galaktosa kan. Okay, jadi monosakarida yang diperoleh daripada laktosa ni mempunyai kuasa penurunan. Apa maksud kuasa penurunan? Maknanya dia boleh turunkan kuprum 2 sulfat dalam ni. Okay. Dia boleh turunkan kuprum 2 sulfat yang warna biru kepada mendakkan kuprum 1 oksida. Maknanya kuprum 2 turun kepada kuprum 1. So kuprum 2 sulfat warna biru diturunkan kepada kuprum 1 oksida. Jadi bila dia turunkan, kalau awak buat eksperimen ni di sekolah, awak akan nampak perubahan warna dia. Jadi warna turquoise, lepas tu hijau tua, hijau muda, sekali dia jadi mendakkan merah bata yang macam tak larut. Dia macam ada mendakkan warna merah bata. So maknanya dia ada kuasa turunkan apa? Warna biru, kuprum 2 sulfat menjadi kuprum 1 oksida. Okey, so kita tengok sampel jawapan Insyirah. Okey, so Insyirah bagus dia mencuba soal, mencuba. So dia bagi tahu, dia kata susu, dia cerita dulu susu mengandungi laktosa. Kan apa? Okey. Jadi glukosa campur galaktosa dapatlah laktosa. Okey, jadi ujian penyelesaian Benedict untuk mengurangkan gula, bukan mengurang ni. Okey, mengurang Perubahan warna dalam Benedict akan bertukar daripada kuning kepada warna jingga apabila dipanaskan. Oh, sebab dia terangkan pemerhatian. Okey, yang ni ialah pemerhatian awak. Awak kena terangkan. Nampak tak? Ada dua kerja di sini. Satu, awak kena bagi tahu apa pemerhatian awak dapat.
So pemerhatian kita dapat ialah daripada warna biru dia tukar jadi merah bata. Itu pemerhatian awak nampak. Nampak tak tadi warna biru turun daripada hijau apa semua jadi merah bata. Itu pemerhatian. Kenapa? Awak terangkan. So kenapa? Awak ceritalah. Awak kata monosakarida iaitu glukosa dan galaktosa ni mempunyai kuasa penurunan. Apa maksud kuasa penurunan? Iaitu dia boleh turunkan kuprum 2 sulfat kepada kuprum 1 oksida. Itu saja. Okey, boleh awak pecahkan kepada dua ni jawapan. Apa yang awak nampak dengan mata tu dan yang kedua ialah terangkan. Okey, terangkan kenapa. Jelas. So cikgu nak bagi jawab, nak bagi markah ke tak ni? Jadi kosong lah. Sebab yang ni dia kata bertukar kepada warna jingga. Daripada kuning, sepatutnya daripada biru. So kosong markah. Jadi cikgu harap insyirah nanti rujuk buku. Sokmo-sokmo bila buat latihan, rujuk buku teks atau rujuk buku rujukan. Jangan tengok Google ya. Sebab Google ni dia dah banyak bercampur dengan Indonesia lah apa semua. Cikgu takut kita punya silibus tu lain dengan dia. Cara penulisan pun lain. Okay. Okey, habis soalan 2. Ingat soalan 1 dan soalan 2 6 markah. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Rajah 3.1 menunjukkan struktur membran plasma satu sel tumbuhan pokok keembung. Dan pokok keembung tu nama saintifik dia Impatiens balsamina berdasarkan model mozaik bendalir. Namakan bahagian berlabel Y dan Z. Sebab soalan ni nak namakan, awak hanya namakan je lah. So mana Y dan Z? Oh, Y dan Z. So Y ialah protein pembawa dan Z ialah ada liang-liang lubang ni, protein liang. Okay? So cuba kita tengok ni lah rajah dia. Yang besar ni ingatlah besar bawa protein pembawa. Kalau dia ada liang macam ni, ini adalah protein liang. Okey, ni kalau macam estro ni glycoprotein. Okey, kalau yang duduk melekat pada ni pada kepala berkutub tu, kepala fosfolipid tu kita panggil glycolipid. Kalau yang melekat pada protein ni glycoprotein. Kalau dia melekat pada fosfolipid glycolipid. Kalau melekat pada protein glycoprotein. Boleh? Yang di tengah-tengah ni ialah kolesterol. Yang dua ni dui lapisan fosfolipid. Tapi bila kita keluarkan seekor dia jadi fosfolipid. Tapi kalau ada dua lapisan, dui lapisan fosfolipid. Okey, kita pergi kepada soalan berikan satu contoh. Dia nak satu contoh bahan yang boleh melalui X. So ini X kan? Cikgu ambil daripada rajah tadi. Okey, jadi kita kena tahu dulu X tu apa? X tu ialah dui lapisan fosfolipid. Jadi apa bahan yang boleh melalui dui lapisan fosfolipid? So tengok dalam buku teks ni, awak nampak tak? Dia boleh masuk terus melalui dui lapisan fosfolipid. Dia nak berikan satu contoh kan? So air. Nampak? Air. Okey, lagi yang boleh masuk terus? Oksigen. Okey, lagi? Karbon dioksida. Boleh? Okey, lagi? Nampak? Ni boleh masuk terus. So jangan tulis molekul larut lipid sebab dia nak berikan satu contoh. Dia bukan nak ciri deh. Jadi awak kena fikirlah, apa molekul larut lipid? Mesti dah benda berlipid-lipid, benda berlemak. Jadi ini jawapan dia, asid lemak dan glycerol. Okey, asid lemak dan glycerol sebab dia nak berikan satu contoh. Okey, kemudian dia nak nyatakan dua ciri. Barulah awak tengok di sini. Okey, jadi untuk oksigen dan karbon dioksida tu molekul kecil tidak berkutub. Okey, molekul bersaiz kecil. Lagi
molekul, kalau air tu adalah molekul berkutub. Molekul bersaiz kecil, okey. Molekul kecil tidak berkutub, cikgu lupa nak tulis. Ni cikgu ada jawapan kat bawah. Molekul tidak berkutub, oksigen, karbon dioksida, asid lemak, glycerol. Okay, awak nak tulis molekul larut lipid pun boleh. Okay, ni antara jawapan-jawapan dia lah. So molekul bersaiz kecil, air. Dia nak ciri dia bukan nak nama, contoh. So awak ambil yang depan saja, molekul bersaiz kecil. Itu air. Lepas tu molekul berkutub pun air. Okay, mana-mana jawapan lah. Dia nak 2 markah. Molekul tidak bercas. Okay, lagi molekul tidak berkutub. Contoh oksigen, karbon dioksida. Ataupun kita nak buat molekul larut lemak pun boleh. Okay, 2 markah. Okay, so kita tengok jawapan sampel Tuan Nur Amalin. Berikan satu contoh bahan yang boleh melalui bahagian X. So dia kata asid lemak glycerol boleh lah kan. So asid lemak. Dia nak 1 markah je. Nyatakan 2 ciri. Molekul kecil iaitu air boleh. Molekul yang tidak bercas. Okay, boleh. Okay. So Amalin dapat markah penuh lah. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Untuk perbincangan kali ini cikgu akan buat sehingga soalan nombor 4. So hari Khamis hari Rabu ya. Untuk hari Rabu kita akan sambung soalan 5, 6, 7, 8. Okay, terangkan bagaimana kuantiti baja yang digunakan menyebabkan pokok keembung menjadi layu. Dia tak cakap kuantiti baja macam mana yang menyebabkan pokok keembung menjadi layu. So awak pun fikir apa kuantiti baja tu yang menyebabkan pokok jadi layu. So jawapan dia ni lah, kuantiti baja berlebihan. Okay, bila awak guna kuantiti baja berlebihan menyebabkan air tanah menjadi hypertonik. Dan cikgu ada ingatkan awak, kalau untuk osmosis ni semua kena ada perkataan berbanding. Kena cakap lah dia tu pekat berbanding apa. Okay, jadi kuantiti baja berlebihan menyebabkan air tanah menjadi hypertonik, pekat berbanding subsel pokok keembung. Subsel akar pokok keembung. Boleh? Okay, so bila dalam air tanah, nampak di sini, baja banyak. Bila baja banyak, pekat, air sikit. Air dalam pokok banyak. So, apa jadi? Air meresap keluar. Jadi kenapa mesti cerita tentang proses menyebabkan air meresap keluar dari sel akar pokok keembung pergi ke air tanah. Jadi kesan akibat sel mengalami plasmolisis. Tak payah cakap dah pokok jadi layu sebab dah ada dalam soalan. Okey, boleh ya? Jadi kita tengok jawapan, sampel jawapan Najwa. Okey, dia kata baja berlebihan menyebabkan air tanah. Jangan cakap air dalam tanah. Air tanah ni istilah memang nama dia macam tu. Okey, istilah dia. Baja berlebihan menyebabkan air tanah menjadi hypertonik berbanding subsel akar tumbuhan. So 1 markah. Molekul air dalam subsel meresap keluar mesti ada secara apa? Secara osmosis. Keadaan sel menjadi plasmolisis. So dia dapat max 2 markah. Cikgu kenapa tak bagi 3? Sebab memang markah dia 2. So kita pelajar ni walaupun dia buat 3 dia betul, tapi maksimum markah dia setakat 2 sahaja. Jelas Okey, dan last sekali soalan untuk hari ini. Rajah 4 menunjukkan 3 jenis sendi J, K, L dalam rangka manusia. Namakan jenis sendi K. Jenis sendi K. Okey, so jenis. Dia nak jenis, bukan nama. Namakan jenis. Dia nak namakan jenis tu. Bukan namakan sendi tu. Okey, so namakan jenis sendi tidak bergerak. Terangkan tindakan otot berantagonis. Terangkan tindakan otot berantagonis pada sendi J. Okay, sendi J yang ni. Dalam pergerakan membengkokkan lengan. Kita pun nampak ni gambar lengan
Okey, so dia nak bengkok lengan. So fokus yang ni lah. Okey, jadi awak kena tahu. Yang atas, yang atas ni, ini adalah otot bicep. Okey, yang bawah ni ialah otot tricep. Okey, jadi kalau untuk bengkok lengan, awak cubalah kalau awak tak ingat dalam exam, awak cuba bengkokkan lengan. Awak nampak tak bicep awak ni gemuk. So bila gemuk, maknanya dia mengecut. Okey, kalau dia gemuk, tebal, maknanya dia mengecut. Jadi otot bicep mengecut. Kalau cikgu suka terus lalu. Otot tricep mengendur. Sebab apa yang cikgu buat gitu? Sebab ni. Sebab otot berantagonis ni maksud dia satu kecut, satu kendur. Satu kendur, satu kecut. Pada masa serentak. Jadi cikgu suka buat macam tu terus. Cikgu kata otot bicep mengecut. Satu lagi otot tricep mengendur. Okay? Okay, so bila jadi macam tu, daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius melalui tendon. Cikgu suka ingat macam ni. Tarik, okay, tarik, pindah, tendon. Okay, tarik, pindah, tendon. TPT. TPT. Tarik, pindah kepada tulang dan tendon, melalui tendon. Daya tarikan dipindahkan kepada tulang. Awak kena ingatlah tulang apa. Sebab dia bahagian atas dia nak angkat lengan dia. Daya tarikan, dia nak tarik kan naik atas. So daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius melalui siapa? Melalui tendon. Ingat tarik kena tendon. Tarik tendon. Jadi daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius sebab nak tarik ke atas ni melalui tendon. So apa jadi? Tulang radius ditarik ke atas menyebabkan lengan dibengkokkan ke atas. Awak jangan tukar yang ni. Okey, cuba kita tengok kalau nak lurus lengan. Lurus ni dia jatuh dah. So kalau nak lurus awak nampak tak? Tricep yang gemuk. Jadi tricep mengecut, bicep mengendur. Okey, apa jadi? Daya tarikan dipindahkan ke ulna sebab ulna duduk kat bawah. Dipindahkan ke ulna melalui tendon. Okey, so apa jadi? Ulna ditarik ke bawah, lengan diluruskan. Dah. Okey, so kita tengok jawapan Aisyah Nur Fatin. Dia jawab sendi tidak bergerak. Okey, satu markah. Okey, dia kata otot bicep mengecut, otot tricep mengendur. Okey, satu markah. Daya tarik pindah kepada tulang radius melalui tendon, satu markah. Tulang radius ditarik ke atas sebab nak tarik ke atas, membolehkan lengan dibengkokkan. So satu markah. Jadi dapatlah 2 markah maksimum. Okey. Nyatakan perbezaan antara sendi J dan sendi L. Okey. Kalau awak tengok di sini, sendi J ni lengan kita lah deh. Lengan. Kalau sendi L ni, ni dekat kita punya scapula tu deh. Scapula, yes. Sekejap. Bukan scapula ni cikgu mengarut dia ni. Ni. Dia apa? Dekat kita punya apa ni? Punggung. Lengkungan pelvis. Okey. Okey, jadi kita cuba tengok sendi J dia nak apa ni? Dia nak perbezaan sendi. Okey. So sendi J ni awak cubalah buat. Kalau awak buat ni lengan awak ni dapat naik atas bawah je. Jadi sendi J ialah sendi angsel. Okey, sendi L ni dia boleh berpusing berpusing semua arah kan. Okey, so sendi L ialah sendi lesung. Okey, sendi J membenarkan pergerakan tulang satu satah. Okey, satu satah atau satu arah. Cikgu ambil yang dalam buku teks. Nampak? Sendi J, sendi angsel, cikgu ambil dalam buku teks. Nak jawab satu arah pun boleh, tapi cikgu ambil yang buku teks. So dia kata membenarkan pergerakan tulang pada satu satah sahaja. Okey, kalau sendi lesung, membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. So kalau jawab bergerak dalam semua arah pun boleh. Berbentuk putaran. Okay, cikgu ambil dalam buku teks. Berbentuk putaran dalam semua arah.
Okey, kalau sendi J ni dia terletak di mana? Boleh terletak di awak nak tengok yang dalam gambar ni pun boleh. Nak ambil contoh-contoh di mana pun boleh. Terletak pada sendi lutut. Okey, lutut kan ke depan ke bawah ke. Okey, siku, tulang jari tangan kan. Tulang jari kaki. Okey, kalau sendi L terletak pada sendi bahu antara humerus. Ni terletak pada humerus. Okey ni humerus dan lengkungan pectoral. Sebab ni scapula. Okey. Jadi dia duduk sini. Ni. Terletak antara humerus dan lengkungan pectoral atau yang dalam buku teks ni dia bagi yang kat sini antara lengkungan antara sendi punggung antara femur dan lengkungan pelvis. Ni femur, paha kita dengan punggung kita. Pelvis, lengkungan pelvis. Okey. Okey. Oh, cikgu tak ambil sampel jawapan yang ni. Okey, sekejap cikgu tengok ada sampel jawapan pelajar tak? Kadang-kadang cikgu terlupa. Okey, ada tapi di belakang. Okey, tak apa, kita bincang dulu. Seorang lelaki mengalami kemalangan jalan raya dan menyebabkan kaki kanan cedera parah dan terpaksa dipotong. Maknanya dia tak ada kaki kanan. Jadi benda ni tak payah tak payah Google sebab memang ada dalam buku teks. Memang ada dalam buku teks muka surat 272. Okey, terangkan bagaimana penggunaan otot buatan. Dia tak bagi nama tapi dia kata mungkin orang ni sudah diganti dengan penggunaan otot buatan membantu individu kehilangan anggota badan. Jadi apa nama alat tu? Ada dalam buku teks muka surat 272 tingkatan 4. Okey, jadi penggunaan polimer plastik elektroaktif. Namanya plastik elektroaktif. Dan bila cikgu Google gambarnya cikgu dapat yang ni. Okey, maybe gambar lebih kurang macam ni lah untuk kaki dia. Okey, digunakan untuk membuat otot buatan. Sebab dia dah tak ada kaki, jadi sekarang kita fokus, kita bukan nak tulang kaki tu, kita nak otot pada kaki dia. So dia kata terangkan bagaimana penggunaan otot buatan. Jadi otot tu menggunakan polimer plastik elektroaktif. Okey, apa fungsi plastik tu? Jadi plastik tu digunakan untuk membuat pembuatan robot berupa manusia yang membolehkan robot berjalan. Jadi macam mana dia nak bantu robot tu berjalan ialah dia tiru otot buatan pada kaki yang akan mengecut mengendur apabila bergerak balas terhadap arus elektrik. Kau faham ke? Sekarang dia nak tiru otot tu. Jadi otot tu akan mengecut mengendur apabila mendapat arus elektrik. Jadi membolehkan lelaki tersebut bergerak seperti biasa walaupun dia terpaksa memakai polimer plastik elektroaktif. Okey, so kita tengok sampel jawapan. Nyatakan perbezaan antara sendi J dan L. Nak satu markah kan? Okey, so untuk soalan ni, cikgu ambil sampel Damia Hafina. Jadi untuk soalan ni sebenarnya awak boleh je nak buat jadual. Boleh. Nak buat macam ni pun boleh. Okey, so Damia Hafina kata J ialah sendi engsel manakala L ialah sendi lesung. Dah dapat dah satu markah. Okey. Sebab dia nak satu markah je pun. Okey. Damia buat lagi. Dia kata sendi J berfungsi untuk membenarkan pergerakan tulang pada satu satah manakala sendi L membenarkan pergerakan berbentuk putaran pada semua arah. So dia walaupun dia buat dua tetapi dia dapat maksimum satu markah. Sebenarnya dapat penuh lah. Okey, seorang lelaki mengalami kemalangan. So pelajar ni jawab, Damia kata polimer plastik elektroaktif digunakan satu markah untuk membuat otot buatan plastik yang digunakan dalam pembuatan robot seperti manusia yang membolehkan robot berjalan. Otot buatan ini akan mengecut apabila bergerak balas terhadap arus elektrik, satu markah. So, sekejap ya. Kesan akibat tak ada. Sekejap cikgu tengok berapa markah ya tadi. Oh, 3 markah. Jadi membolehkan robot berjalan, yang mengecut mengendur, lelaki dapat berjalan seperti biasa.
Okey, jadi plastik digunakan untuk yang membolehkan robot berjalan. Okey, Damia dapat juga 1 markah. So dia dapat 3 markah. Cuma tak ada kesan akibat lah, sepatutnya dia tambah lah kesan akibat. Lelaki tersebut dapat berjalan seperti biasa walaupun dia dah tak ada kaki. Tapi sebab dia guna polymer plastik elektroelektif, so dia dapat berjalan seperti biasa. Jawapan Damia ni betul, sama seperti skema. Tetapi kalau boleh, kita nak ajar. Cikgu tahu sebab jawapan ni ada dekat belakang ni. Tapi cikgu nak awak belajar cara nak guna formula akak. So awak dah ada tu, A tu dah ada. Apa nama tu? Polimer plastik elektroaktif. K, kenapa awak cerita tentang fungsi dia? Jadi fungsi dia, otot buatan tu mengecut apabila bergerak balas terhadap arus elektrik. Jadi pembuatan robot tu membolehkan manusia bergerak seperti berjalan. Kesan akibat tu. Jadi bila dia pakai alat tu, lelaki tersebut dapat berjalan seperti biasa. Okay, tak salah. Cuma cikgu nak ajar cara kita menjawab. Okey, jadi setakat ini dahulu untuk hari ini. Cikgu nak awak semak kembali jawapan tu. Jawapan belakang yang diberi tu betul, tetapi kita mesti ubahlah seperti apa yang kita telah belajar, seperti nota dalam buku teks. Okey, setakat ini dahulu. Apa-apa kalau tak faham, bolehlah PM cikgu secara personal. Okey, Assalamualaikum dan kita akan sambung hari Rabu nanti. Mungkin cikgu akan rekod juga pengajaran cikgu untuk soalan 5 hingga 8. Okey, Assalamualaikum.